Audio Jungle. Selamat sejahtera, nama saya Kanaka Priya Anapapa Rajendran, nombor bateri 15 DPM 18F 2009. Saya akan menerangkan masalah dan juga isu projek. Kajian soal sendiri telah dilakukan dengan mengagihkan link Google Form kepada pensyarah dan juga pelajar-pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Daripada itu, telah mengenal pasti beberapa masalah, iaitu yang pertama, isu perekodan sistem kehadiran pelajar secara manual. Pensyarah-pensyarah masih menggunakan kaedah manual, iaitu dengan cara memanggil nama pelajar dengan satu persatu. Ini menyebabkan sesi pembelajaran bermula dengan lambat. Dan juga masa yang diambil untuk merekodkan kehadiran pelajar bagi kelas secara bersemuka ialah 3 minit 30 saat. Dan juga bagi kelas atas talian ialah 4 minit 55 saat. Selain itu, masalah yang kedua ialah isu pemantauan aktiviti pelajar semasa kelas atas talian. Pensyarah mengalami kesukaran untuk memantau aktiviti pelajar di kelas atas talian. Dengan mengagihkan link Google Form kepada pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah, didapati tahu seramai 29 pensyarah telah pun bersetuju bahawa mereka memerlukan sebuah kaedah inovasi yang didapati memantau aktiviti pelajar semasa kelas atas talian dijalankan. Seterusnya, masalah yang terakhir iaitu masalah yang ketiga ialah isu penyerahan surat cuti sakit pelajar. Pelajar menghadapi masalah dalam penyerahan surat cuti sakit kepada penasihat akademik dan juga kepada pensyarah khusus. Dengan mengagihkan link Google Form kepada pelajar, didapati tahu bahawa sebanyak 22 orang pelajar mengatakan bahawa mereka mengalami kesukaran untuk menyerahkan surat cuti sakit. Dan juga dengan menemu ramah beberapa orang pelajar, mendapati tahu bahawa masa yang diambil untuk mengesahkan surat cuti sakit oleh penasihat akademik mereka adalah sebanyak 3 hari. Selamat sejahtera, nama saya Kesyida Alagi Ananda, matrik nombor 15/18/2027. So, hari ini saya nak buat pembentangan tentang objektif. Objektif yang pertama ialah daftar kehadiran pelajar mudah direkod dengan sistematik. So, dia ada dua kaedah, iaitu pengecaman wajah dan juga pengibasan jari, iaitu face scanner dan thumbprint. So, melalui dua kaedah ini, pelajar akan meletakkan kehadiran. So, lecturer akan dapat rekod ni dengan sangat cepat dan juga boleh disimpan dengan jangka masa yang lama. Selain itu, lecturer juga mudah diakses dengan sangat-sangat cepat daripada lecturer mengambil kehadiran di kelas. So, ia mengambil lebih kurang 3 minit 50 saat menurut kita punya kajian tertentu. Dalam app ni kita just ambil masa 1 minit lebih saja untuk letak kehadiran untuk pelajar dan juga pensyarah dapat rekod kehadiran itu. Objektif yang kedua adalah pensyarah akan memantau pelajar semasa kelas di atas talian. So, macam mana ia berlaku? Daripada notifikasi pemantauan pelajar, iaitu lecturer akan menghantar satu notifikasi kepada pelajar, iaitu dalam notifikasi itu ada soalan. Pelajar akan terus menjawab daripada notifikasi tersebut. Ketiga, memudahkan penyerahan surat cuti sakit kepada pensyarah. So, sebagai pelajar kita masa mana kita menyerahkan MC, kita terus pergi kepada aplikasi itu dan kita tekan bahagian MC. Bila kita tekan bahagian MC, dia ada keluar dua, dapatkan pengesahan dan juga serahan MC. Dapatkan pengesahan itu daripada PA kita, iaitu penasihat akademik, dan serahan MC itu kepada lecturer subjek kita masing-masing. Nama saya Safika binti Mustafa, nombor kat matrik 15 DPM 18F 2019. Novelty dan keunikan. Dalam aplikasi attendance, novelty dan keunikan yang ada adalah merekod kehadiran pelajar. Aplikasi attendance mempunyai dua kelainan, iaitu menggunakan pengecaman wajah dan juga pengimbas cap jari. Pengecaman wajah adalah teknologi yang mampu mengesankan dan mensahkan seseorang individu melalui lantunan imej. Manakala pengimbas cap jari pula adalah untuk mengenal pasti cap jari individu tersebut sama ada menerima atau menolak akses tersebut. Seterusnya adalah pemantauan pelajar. Pemantauan pelajar yang digunakan adalah notifikasi pemantauan. Notifikasi tersebut digunakan untuk memantau kepekaan pelajar semasa kelas atas talian berlangsung. Ini kerana pelajar yang perlu memberi maklum balas perlu menjawab soalan daripada para pensyarah. Pensyarah boleh menyemak senarai pelajar yang memberi maklum balas tersebut. Tiga adalah pemantauan lokasi. Pemantauan lokasi ini menjadi keunikan kerana pensyarah boleh menyemak lokasi terkini secara spesifik semasa pelajar masuk dan keluar kelas. Terakhir sekali adalah penyerahan surat cuti sakit. Keunikan penyerahan surat cuti sakit di dalam aplikasi ini adalah pelajar dan pensyarah boleh muat naik dan muat turun surat tersebut tanpa perlu bersemuka.
Malahan, pensyarah akademik juga boleh mengesahkan surat cuti sakit pelajar tersebut tanpa mencetak surat cuti sakit pelajar. Selamat sejahtera, nama saya Bukanesh Hanalaki Subramanian, nombor bateri 15 DPM 18F 2035. Kekuatan dan kelemahan untuk kaedah manual dan juga kaedah menggunakan aplikasi attendance. Kekuatan bagi kaedah manual adalah ada komunikasi dengan pelajar dan pensyarah masa mengambil kehadiran dan juga mengantar surat cuti sakit. Kekuatan untuk aplikasi attendance adalah dapat merekodkan kehadiran sistematik dan juga pensyarah dapat memantau pelajar secara atas talian. Kedua, kelemahan. Kelemahan untuk kaedah manual adalah pensyarah tidak dapat memantau pelajar masa pembelajaran atas talian. Kelemahan guna aplikasi attendance adalah dapat memasuki virus ataupun pensyarah dan pelajar perlu menggunakan handphone yang canggih ataupun bermahal. Ketiga adalah peluang. Peluang dari segi manual dan juga menggunakan aplikasi attendance. Dari segi manual, pensyarah masih guna untuk pelajar yang tidak dapat mempunyai internet capaian yang tinggi, dan juga untuk aplikasi attendance adalah lebih kembali oleh pensyarah dan pelajar boleh memerhatikan pelajar dari segi online. Keempat adalah ancaman. Ancaman dari segi kaedah manual dan juga kaedah aplikasi attendance. Ancaman dari segi kaedah manual adalah kaedah manual ini dimakin lupa sebab digantikan oleh aplikasi yang canggih. Ancaman dari segi aplikasi attendance adalah aplikasi yang lain diwujudkan dan juga menawarkan perkhidmatan yang lebih canggih. Kesan yang terdapat dalam aplikasi e-attendance ini. Pertamanya, memudahkan data kehadiran pelajar untuk direkod dengan sistematik. Dengan adanya aplikasi e-attendance ini, kehadiran pelajar akan direkodkan dalam aplikasi ini dengan sistematik. Aplikasi ini mudah dikemas diri dan disimpan dengan selamat. Kesan yang keduanya adalah menjimatkan masa pelajar dan pensyarah. Dengan adanya aplikasi e-attendance ini, pelajar hanya perlu mewarnai surat cuti sakit dalam aplikasi ini dan kemudiannya akan diterima oleh pensyarah yang dikehendaki. Selain itu, pengimasan cap jari dan pengecaman wajah juga akan menjimatkan masa para pensyarah semasa mengambil kedatangan pelajar dalam kelas atas talian. Kesan yang ketiganya adalah memantau pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Aplikasi e-attendance ini mempunyai fungsi notifikasi pemantauan pelajar yang membenarkan pensyarah memantau aktiviti pelajar semasa kelas atas talian berlangsung. Berikut adalah demo penggunaan aplikasi pelajar perlu memasukkan email dan kata laluan. Dan untuk merekod kehadiran menggunakan pengimbas jari, perlu memasukkan subjek dan kod dan tekan in untuk merekod check-in. Kemudian dia akan memaparkan sejarah lokasi pelajar ketika check-in dan check-out. Untuk penggunaan pengimbas wajah juga sama, masukkan subjek dan kod dan tekan check-in untuk merekod masuk dan check-out untuk merekod keluar, dan akan memaparkan lokasi pelajar. Setelah selesai, pensyarah juga boleh menyemak kehadiran pelajar menggunakan aplikasi ini. Hanya masukkan kelas, kod dan tarikh, dan tekan semak dan lokasi pelajar dan senarai pelajar akan dipaparkan. Untuk MC, pelajar boleh menghantar MC kepada pensyarah dengan mudah. Hanya masukkan maklumat yang diminta dan hantar MC. Pensyarah juga boleh menyemak MC yang telah dihantar oleh pelajar dengan masukkan kelas dan kod dan tekan semak. Jadi senarai pelajar akan dipaparkan. Memuat turun MC pelajar. Setelah pensyarah mengesahkan MC pelajar, pensyarah juga boleh menghantar semula MC itu kepada pelajar. Setelah pensyarah mengesahkan, pelajar akan dapat notifikasi dan kemudian pelajar boleh menghantar semula MC tersebut kepada pensyarah yang berkaitan. Untuk fungsi notifikasi pemantauan pelajar, pensyarah boleh menghantar soalan ringkas kepada pelajar untuk mengetahui tahap
fokus pelajar, dan pelajar perlu memberi tindak balas dan pensyarah boleh menyemak tindak balas daripada pelajar-pelajar.